Ya, Assalamualaikum semua dan selamat berpuasa. Okey, kita dah pergi kepada, Alhamdulillah dah selesai LM yang pertama. Now kita dah berada pada LM yang kedua. Okey, dan saya pun dah tengok semua file-file yang telah dihantar. Okey, cuma untuk yang LM kedua ni saya nak melakukan satu komen lah. Okey, terhadap apa yang telah kamu semua buat pada LM yang pertama. Okey, saya dah tengok yang RPH yang minggu last kali tu. So, ada beberapa perkara lagi yang perlu ditambah baik. Okey, untuk LM yang kedua ni. Ya. Okey, saya boleh bagi contoh setiap seorang. Okey, kita mulakan dulu dengan Haikal. Okey, kalau kita tengok Haikal nak ajar tentang elemen grafik. Okey, cuma dekat sini standard pembelajaran menjelaskan objektif pembelajaran. Dia objektif pembelajaran mentakrifkan. Okey, so menjelaskan dengan mentakrifkan tu lebih kurang samalah. Okey, maksudnya ni typo. Saya tengok Haikal ni banyak gila typo. So kena hati-hati ya, kena konsisten penulisan, tak boleh ada typo-typo. Supaya nak menunjukkan seorang guru tu dia jenis yang teliti dan kemas kerja dia. Okey, tapi ada masalahnya dekat sini adalah dari segi kebat. Menjelaskan dan mentakrifkan tu, adakah dia boleh dikategorikan sebagai mengaplikasi? Adakah dia membuat aktiviti-aktiviti ini adalah dalam aspek aplikasi? So, kena hati-hati sebab mentakrif dan menjelaskan ni dia lebih kepada pemahaman, okey? Tentang apa tu, ataupun mengenal pasti ke, tengok kebat yang lebih rendah lah. Sebab mengaplikasi ni dia perlu menggunakan. Okey? Okay, and then ejaan ataupun dari segi formatting, ya. Dan okay, ni laptop PDF. PDF ni saya tak pasti apa benda, adakah nota berbentuk PDF ke, okey, ataupun gambar ke, ataupun bahan bantu mengajar yang berbentuk modul ke. So kena statekan dekat situ. Okey. And then kita pergi one by one untuk langkah pembelajaran. Okey, first murid diberikan link YouTube. So setiap benda yang kita nyatakan sama ada link ke gambar contoh ke perlu dinyatakan ataupun diletakkan dekat dalam RPH kita tu. Kalau tak muat dekat sini, jadikan dia sebagai lampiran, ya. And then sama juga link untuk Google Form. And then ni saya kata tu apa yang masuk ke PDF, adakah nota ataupun ataupun benda lain. Okey, ejaan. Lepas tu ni saya kata keperluan. Apa yang keperluan tak keperluan K tu huruf kecil. Okey, link YouTube ni pun kena ada apa dia punya link. Okey, saya perasan, saya tahu yang Haikal ada sertakan dekat dalam folder tu video tu juga. So that's good approach yang baik. Okay, cuma itulah kalau kata-kata link video YouTube, nyatakan link itu apa. Okay, cuma dekat sini dia berpusatkan murid. Kalau tengok dekat langkah 1 sampai langkah 4 ni, semuanya macam penerangan. Guru menerangkan, lepas tu murid akan melihat apa yang disampaikan oleh guru, kan? So itu bukan berpusatkan murid, itu semua berpusatkan guru. Di mana pusatnya murid tu? Okey, so kena hati-hati And then sama juga ni, bersyukur. Di mana elemen bersyukur? Adakah pada penerangan-penerangan ni? So kena, kita jangan main tulis je dekat sini. So kena betul-betul spesifikkan di mana elemen-elemen ni yang kita gunakan, ya. Okey, and then itu untuk langkah pertama. And then kita pergi langkah kedua. Okey, murid diberikan tugasan oleh guru untuk membuat image bitmap kepada vektor. Okey, saya kata rujuk objektif. Adakah selari? Sebab dekat objektif dia adalah menjelaskan dan mentafsir. Menjelaskan dan mentakrif. So tak ada pun berkaitan dengan menghasilkan ataupun membina ataupun melukis ke apa semua, kan, tak ada. So kat situ kena
make sure lah kita punya aktiviti penilaian mesti selari dengan dengan kita punya objektif supaya benda tu boleh diukur. Okey, sama juga dekat sini sesi penerangan tak ada pun cakap pasal adalah benda yang ini link untuk tentang langkah-langkah untuk menyunting gambar. Okey, iaitu mungkin kalau saya sebagai pembaca RPH ni mungkin nak terangkan tentang keperluan dalam penyediaan bahan produksi ataupun keperluan ilustrasi. Okey, tapi rupanya dekat dalam link tu ada cara-cara untuk menghasilkan satu gambar, kan? Okey, so kat sini aktiviti penilaian ni dia tak match dengan objektif. So kena hati-hati ya. Then kalau satu lah katakanlah nak tambah, okey, sebab masa dia berapa jam? 8-10 mana masa dia panjang. Okey, so mungkin boleh pada pada bahagian objektif ni tambah satu lagi objektif iaitu menghasilkan ataupun membina. Okey, barulah bolehlah kita masukkan yang untuk langkah yang kedua ni. Okey, and then murid diberikan masa yang panjang, kena nyatakanlah panjang dia tu berapa lama. Okey, kena spesifik. Lepas tu murid diberi kebebasan untuk memilih mana ni typo, memilih mana-mana aplikasi. Okey, dalam video tu saya tengok yang Haikal ajar guna Photoshop. Betul? Okey, so dekat situ kalau boleh guna aplikasi yang sama supaya adil kita boleh nilai untuk semua pelajar tu. Ni kadang-kadang ada yang tiba-tiba nanti gunakan aplikasi yang orang kata dah memang template saja, kita tengok dia punya cantik. So not fair lah kepada pelajar yang memang guna from the scratch. Okay? Dan murid diarahkan oleh guru untuk menghantar tugasan melalui WhatsApp. Yang ini saya dah tegur dari tu. Okay? Hantar sahaja tak cukup. Dia kena ada sesi soal jawab ataupun maklum balas. So dekat situ, student tu boleh belajar dan kawan dia pun boleh tahu apa benda yang perlu ada, apa benda yang yang tak ada. Kalau macam ni saja, dia tak ada tahu dia betul ke salah. Okay? So kena ada satu sesi maklum balas. And then penutup, murid diminta untuk merumuskan tentang topik yang dipelajari. Okay, murid diberikan tugasan kerja rumah. Okay. Yang ini, kalau sebenarnya okeylah penutup tu yang dia akan beri rumusan. Okay, dan tapi laptop tu di mana ia digunakan? Sebab kita faham yang ini adalah menggunakan WhatsApp. So WhatsApp tu tak ada pula kat sini, kan? So mesti konsisten. Okey, refleksi. Okey, refleksi bukanlah benda yang kita bagi tahu, benda yang kita buat sebelum. Okey? Saya juga terbagi, dia bukan refleksi terhadap apa yang kita buat, tapi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran kita tu. Apa hasilnya? Apa kekurangan yang berlaku? Dan apa penambahbaikan yang akan kita boleh buat lepas daripada sesi pembelajaran ni for the next class. Itu yang dimaksudkan dengan refleksi. So masih banyak lagi perlu diperbaiki Haikal untuk yang rancangan RPH ni. Okey, saya tak tengok lagi yang video. Sebab tak ada video kan. So RPH ni pun kena banyak baiki. Okey, sekarang kita pergi kepada Farah pula. Okey, Farah Izzati pula. Okey, nak mengajar tentang asasan komputer. Okey, kat sini kena tulis berapa orang pelajar tu. Okey, RPH tu berapa orang pelajar. Okey, ini yang untuk objektif. Okey, bila saya cek secara keseluruhan, tak ada pun aktiviti yang berkaitan dengan analisis. Faham tak? Tahu tak apa itu sebenarnya analisis? Tu kena betul-betul faham apa itu analisis, mengenal pasti ataupun melakukan menghasilkan sesuatu. Benda-benda tu adalah berkaitan dengan apa yang kita kena rujuk kepada taksonomi Bloom dan mesti relate dengan kita punya aktiviti. Okey. Ejaan, kebat mengenal pasti. Okey, sebab ni satu lagi, kalau kebat ni, kalau di sini ada mengenal pasti, ada satu yang menganalisis. Dan kita tahu mengenal pasti dan juga analisis adalah dua aras yang berbeza. Dan selalunya kita akan letak aras yang paling tinggi dalam pengajaran kita tu. Ya. Okey. Alat bantu mengajar, okey, macam biasalah. Okey, pasti konsisten atau formatting semua, jangan ada huruf besar, ada huruf kecil. Okey, kalau boleh bahasa Inggeris pastikan italic.
Okey, yang ini yang saya maksudkan tadi. Okey, kena ada link ataupun dia punya rujukan dia ni. Okey, kalau ada gambar letak dekat lampiran. So, goods lah kat sini. Okey, cuma sini saya agak tertarik dengan EMK iaitu gamifikasi. Okey, para kena faham, gamifikasi berbeza dengan game based learning. Gamifikasi adalah kita hanya gunakan elemen-elemen game tu. Okey, contohnya kalau kita buat perbincangan, kita akan bagi dia challenge iaitu kita setkan masa. Okey, ataupun kita bagi ganjaran, siapa yang boleh jawab banyak soalan kita akan bagi hadiah. Itu gamifikasi. Tapi kalau game based learning, yang ini yang macam Farah gunakan ni, maknanya kita menggunakan apps ataupun courseware ke ataupun apa-apa yang berbentuk game dalam kita punya PNP tu. Itu yang dikatakan game based learning. Kalau gamifikasi ni kita hanya gunakan elemen of game tu je dalam kita punya proses pengajaran. So kena hati-hatilah. Dan sini juga kebat sebab kat sini tak ada pun aktiviti berkenaan dengan aplikasi. Lebih kepada sesi soal jawab ataupun mengenal pasti. Okay, so pastikan kena betul juga, kena selari. And ni semua kena formatting. Okay, guru bersama ni pun formatting juga. Murid bersama guru menjawab satu soalan latihan untuk menguji kefahaman dan ingatan penukaran tersebut. Okay. Okay. And then, okay, ni PDPR. Okay, saya agak ni keliru juga sebab dalam gambar kat bawah ni tunjuk macam dekat dalam kelas. Kat mana PDPR-nya tu? Okay, kena hati-hati. Jangan main tulis je. Ya. And then dekat sini untuk langkah ketiga, bahagian tepi ni tak ada. So, tak lengkap lah RPH ni. Okay. Ni dari segi formatting. Lepas tu, ni segi italic. Okay. Okay. So, okay. Refleksi. Okay, bagus. Saya kredit lah kepada Farah sebab menghasilkan satu refleksi yang saya rasa lengkap. Tapi kurang pada bahagian yang ini. Kita perlu spesifik lah. Okay, kita kata kalau terdapat beberapa pelajar, tak nak beberapa tu. Nyatakan berapa orang pelajar. 10 daripada 15 ke ataupun sebagainya. And then kata lebih tertarik kepada aktiviti yang menarik. So bagi tahu apa benda aktiviti tu supaya boleh jadi rujukan untuk kita untuk masa akan datang. So ini lampiran. So okey lah ni baik jugalah RPH ni. Cuma kena ada benda-benda yang kena perlu betul-betul tepat dari segi istilah dan juga dari segi kita punya objektif dan kebat tu tadi. Okey? Okey. Saya nak komen sikit yang daripada Syafiqah punya. Kalau kita tengok dekat sini, RPH Syafiqah agak berbeza ya dengan yang lain-lain. Mungkin dia ikut yang daripada sekolah. Tapi yang pentingnya mesti orang kata apa yang ada, yang perlu ada dalam RPH tu, kena adalah. Okey, kalau kita tengok sini tak ada banyak masalah. Okey, objektif, menjelaskan, menghasilkan dan kemudian menunjukkan keupayaan. So pada saya okey lah. Okay, cuma PAK 21 ni kena letak lah at leastnya satu. Komunikasi ke, kolaboratif ke. Okey, kena ada letak kat sini. Kalau kita tengok kat situ, menunjukkan keupayaan mengesan. Kat situ boleh jadi kritis, boleh menjadi nilai. Menghasilkan sodoko, mungkin kreatif. Okay? So depends kepada aktiviti yang kita buat tu lah, mana yang lebih menonjol. Okey, respon saya kata tu letakkanlah dalam bahasa Melayu okey, maklum balas respon dalam bahasa Inggeris tukar jadi bahasa Melayu. And then EMK, teknologi aktiviti. Okey, pada saya bahan batu pengajar. Alright, okey. And then kita pergi kepada langkah pertama. Kalau ikutkan lebih kurang 7.5, 8.5, 9.5, 2 jam 2 jam memang lama lah ya. Okey, kita set induksi 5 minit. Okey, video. Adakah video ni yang Syafiqah buat sendiri ataupun video yang diambil daripada YouTube ke apa? Okey, kalau daripada luar nyatakan sumber dia ataupun link dia. Okey, jangan tulis video sahaja. Okey, yang bagusnya dekat sini guru menerangkan kepada pelajar bahawa kelas pada hari ini murid dapat maksudnya
Syafiqah dah bagi tahu dekat kelas apa hasil akhir yang akan pelajar dapat pada kelas pada hari ini. So at least kalau kita dah bagi tahu apa yang perlu dia buat ataupun apa yang dia akan dapat, pelajar tu akan orang kata ada objektif dan orang kata matlamat lah dalam kelas pada hari itu. Macam yang lain pun ada menyatakan objektif, tapi secara objektif, secara orang kata yang macam atas ni saja kan, menjelaskan ni kan. Tapi kalau Syafiqah dia menunjukkan ayat yang mengatakan pada hari ini kita akan dapat apa-apa. So dekat situ pelajar akan lebih faham lah. Kita tengok langkah pertama pula. Guru memperjelaskan, guru menerangkan, guru memberikan contoh. So dekat situ saya nampak ia lebih kepada perpustakaan guru. So di mana contribution murid tu? So kalau ada contribution murid, dia tak boleh bermula dengan kataan guru. Dia kena kata murid buat apa pula. And then kooperatif sama juga. Bila kaedah ni dia laksanakan, adakah mereka guru menerangkan, guru memberikan contoh ataupun guru memperjelaskan ni ada aktiviti dalam kumpulan. Kooperatif berbeza dengan kolaboratif. So itu nanti kerja sekolah lah tu, apa beza kooperatif dan kolaboratif. Collaboration kan. So kena tahulah, kena betul-betul tahu bezakan ni. Sama juga ni, bila ada kooperatif bekerjasama, di mana dia dalam aktiviti langkah 1 ni dilakukan. So tak ada ditulis kat sini. So tak boleh lah, orang kata tak berapa kena lah bila dia letakkan pada bahagian strategi apa semua tu. And then saya tengok dekat sini pun tak lengkap. BBM tak ada. Kebat tak ada. Cuma ada 3 benda ni saja. Selalunya memang setiap benda ni mesti ada dalam setiap langkah yang kita buat tu. So kurang lengkap lah kat sini. Langkah 2 pula, guru memberi masa. Macam komen saya sebelum ini, masa tu kita kena bagi tahu berapa tempoh dia. 10 minit, 20 minit. Kalau ni 10 minit, mungkin 5 minit lah kot kan. And then langkah 3, ini perbincangan. Perbincangan. Sama juga kooperatif dan bekerjasama tu. Sama juga ni guru. So kat situlah kat mana kooperatif dan kerjasama tu dilakukan. And then langkah 4 dan langkah 5 ni saya tengok pengulangan terhadap langkah 2 dengan langkah 3. Cuma kontennya yang berbeza. So cadangan saya sebaik-baiknya kita cuba ubah aktiviti tu. Supaya kan pelajar ni akan lebih tertarik lah. Dia takkan rasa Syed kena buat benda yang sama tapi konten yang berbeza. So kat sini cikgu kena lebih kreatif lah ya. And then penutup, guru minta murid kesimpulan, mengimbas kembali. Ini pun bagus juga. Mengemas meja. Maksudnya ada dekat situ nilai-nilai murni. Maknanya kita akan mendidik mereka untuk menjadi orang kata nilai tambah dalam hidup lah. Tak semestinya dalam kelas tu kena belajar je. Kena ada nilai-nilai murni dari segi kekemasan and so on. Tapi sini pun masih kurang lagi strategi apa digunakan. So far cuma kena lebih kreatif lah ya. And then refleksi, refleksi apa yang berlaku sewaktu dalam kelas. And then good, ada berapa orang yang objektif tercapai dan tidak tercapai. So kat sini pun good juga. Maknanya daripada yang tak tercapai tu apa tindakan kita. Tindakan susulan yang kita perlu beri kepada pelajar tu supaya apa yang kita ajar tu semua boleh dapat. Setakat itu ini saja yang saya rasa perlu diperbaiki untuk LM yang akan datang. So all the best lah pada semua. Untuk LM yang kedua nanti. Assalamualaikum.